Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya mula. Sebelum tu yang saya hormati ibu-ibu dan juga bapa-bapa sekalian. Kalau ada kot. InsyaAllah, Alhamdulillah, Allah bagi kita peluang lagi untuk kita teruskan. Untuk kita nak habiskan adalah berbaki lebih kurang 10 asas daripada buku Qawaid Quraniyah. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-18. Alhamdulillah. Sedar pejam celik sedar tak sedar, dah lebih kurang 6 bulan dah kita bersama-sama berbincang berkaitan dengan asas-asas daripada buku yang kita pilih ini, iaitu Qawaid Quraniyah. Jadi pada hari ini saya dimulakan dengan melihat kepada contoh ataupun kaedah tadabbur yang diharapkan dapat membantu untuk kita lebih lebih mudah untuk menghayati Al-Quran, mengambil pengajaran daripada isi kandungan Al-Quran. Iaitulah al-wuquf indal ma'ani, berhenti pada makna ayat. Maksud dia merenung pada makna yang terkandung dalam sesuatu ayat. Caranya macam mana? Caranya ialah kita baca dengan sedikit berlagu dan perlahan-lahan. Maksud berlagu ni bukanlah mesti taranum. Maksud ada lenggok suara. Gembirakan, maka bacaan tu macam bacaan yang ringan. Kalau ayat tu tentang kerasnya azab, maka kita keraskan suara. Itulah maksud dia. Contoh dia, kalau kita lalu pada ayat rahmat, maka kita doa Allah kurniakan kita rahmat. Kalau kita lalu pada ayat azab, maka kita mohon Allah jauhkan kita daripada azab. Kalau Ustaz, Allah, ya saya. Maksudnya Ustaz, kita mengaji ni mau tak mau kita kena tahu makna dia Ustaz, baru kita boleh nak keraskan suara, nak lembutkan suara. Kalau mengaji je tak tahu maknanya, macam mana nak keras nak lembut suara? Mengaji sajalah. Cuma kita dapat tahu sikit tu iaitu tajwid dia saja. Sama ada panjang, pendek, tebal, nipis, makhraj dia, sifat-sifat dia, itu aja. Kalau tak tahu makna, saya rasa tak boleh nak keras, nak lembut, sebab kita salah tempat pula. Betul lah, tapi ada perkataan-perkataan yang kita panggil kita dah biasa. Contohnya jahannam, nar, kan, azab, jahim, kan. Contoh. Kalau ni syurga, jannah, huda, tuqa, muttaqin, kan. Innal ladzina amanu ya ayyuhallazina amanu. Macam tu lah, sikit-sikit lah. Tapi kalau kita dapat tahu
lebih dalam bahasa Arab memang lebih inilah, lebih terkesan. Lagi-lagi memang kalau macam contoh macam saya tulis nota ni pun sebenarnya kadang-kadang sambil tulis nota tu sambil rasa takut kadang-kadang tu, sebab rasa macam saya mengata kat diri sendiri. Tangan yang sedang menulis ni dia macam rasa macam mengata kat diri sendiri. Jadi tak berani pun ada nak tulis. Jadi tapi yalah sama-sama minta Allah ampunkan dosa saya lah sama-sama. Itulah lebih kurang je kita bila kita lalu pada ayat-ayat yang berkaitan, maka kita panggil apa? Kita ambil peluang untuk berdoa dan sebagainya. Dan merenung isi kandungan tersebut. Lalu apabila kita telah mengambil pengajaran, kita akan mudah untuk nak mengamalkan isi kandungan itu. Okey. Seterusnya, untuk sebagai satu dorongan untuk kita suka membaca Al-Quran, rasa segan, rasa malu kalau kita baca tapi tak rasa apa-apa. Beliau masuk ke dalam rumah, ketika itu dia tengok mak dia, Asma binti Abi Bakar, anak Abu Bakar kan, sedang solat. Apabila sampai kepada ayat famannallahu alaina wa waqana adzabas samum, maka Allah kurniakan segala kebaikan kepada kami dan menjauhkan kami daripada azab yang berbisa. Ini adalah ayat yang Allah ceritakan kepada mereka yang di dunia mereka adalah hamba yang patuh dan taat, maka Allah berikan kebaikan di akhirat dan jauhkan daripada azab. Lalu Asma menangis dan meminta perlindungan daripada Allah untuk tidak dikenakan azab. Urwah ni, anak dia ni, dia ada urusan lah nak cakap kat mak dia. Tapi lama sangat pula Asma ni menangis pada ayat tersebut. Oleh kerana dia balik daripada pasar, lalu Urwah pun dia pergi ke pasar. Kemudian apabila Urwah balik semula ke rumah daripada pasar, Urwah dia melihat ibu dia masih menangis dan meminta perlindungan daripada Allah. Berkaitan dengan ayat ni. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Begitu memberi kesan kepada hati Asma binti Abi Bakar. Pada ayat yang sama juga sebenarnya ada riwayat yang lain menceritakan juga tentang kisah sahabat yang lain, iaitu Aisyah binti Abi Bakar. Adik-beradik lah dengan Asma ni. Aisyah ni muda lagi lah pada Asma. Adik kepada Asma. Okey. Maaf Ustaz. Ya. Ustaz, ayat tadi tu ayat surah apa Ustaz? Surah At-Tur ayat macam mana saya terlepas pula. Saya tulis. Manallahu alaina wa waqana adzabas samum, ayat 27 surah At-Tur. Muka surat 524. Okey. Terima kasih. Sama. Okey, sambung kita terus masuk kepada asas yang ke-38, iaitu firman iaitulah sekecil-kecil kebaikan dan kejahatan akan dibalas. Akan dibalas dan diperlihatkan lah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walau sekecil zarah akan melihatnya kelak, dan sesiapa yang melakukan kejahatan walau sekecil
Maksudnya benda-benda yang kita nampak remeh sebenarnya dia ada nilai kepada keadaan kita di akhirat. Dia memberi kesan sekecil-kecil perkara yang kita fikirkan ataupun pergerakan anggota kita ataupun satu lafaz daripada lisan kita. Okey. Macam mana kita praktik asas ni? Okey. Ustaz, masuk Ustaz, sama ada kebaikan dan kejahatan tu, dia melalui lisan, perbuatan dan lintasan hati ke Ustaz? Ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, Allah kata. Allah tahu apa yang mata kamu khianat dan apa yang hati kamu sembunyi. Hati kamu sembunyikan. Maksudnya ada benda yang kita niat nak buat, kita memang nak buat cuma tak ada peluang je. Dia beza dengan lintasan biasa ni kan. Dia ada yang dalam hati yang memang dia berkeinginan tapi tak ada peluang. Mudah-mudahan Allah selamatkanlah kita daripada kena cepat-cepat istighfar. Okey. Perhitungan yang adil. Semua akan diperlihatkan daripada sekecil-kecil perbuatan sehingga sebesar-besar perbuatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Akan diletakkan kitab amalan orang yang, maksudnya akan diberikan kitab amalan kepada semua orang. Fataral mujrimin, maka orang-orang yang bersalah melihatnya dengan penuh ketakutan. Mimma fi, dengan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Lalu mereka berkata, habislah kita. Buku apakah ini? Tidak tertinggal kecil dan besar melainkan akan dihitung. Mereka mendapati segala amalan mereka dihadirkan dan Allah tidak menzalimi seorang pun. Saghiratan wala kabiratan, kecil maupun lakukan di atas muka bumi ini adalah akan diperlihatkan di akhirat, yang tersembunyi maupun yang dibuat secara terang-terang. Sebab itulah sebahagian orang para salaf terdahulu mereka katakan hadza ihsa'un syadid, ni adalah satu perhitungan yang dahsyat. Tidak ada berlebih kurang. Semuanya akan dilakukan dengan adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Seterusnya, macam mana asas ini memberi kesan kepada hidup kita, iaitu kita jangan rasa selamat dan jangan putus asa. Selamat pun jangan rasa, putus asa pun jangan timbul dalam hati. Jangan rasa selamat sebab banyak buat kebaikan. Teruskan berdoa agar diberi hidayah sampai mati. Kita hari tetapi kalau kita perasan, kita sentiasa lagi minta hidayah setiap kali solat kan. So setiap hari 17 kali kita minta hidayah. Sebab apa? Kan kita dah sembahyang ke? Apa lagi tujuan hidayah ni? Tu kita panggil, kita tak tahu adakah kita akan Allah beri hidayah sampai mati ataupun Allah tarik nikmat hidayat tu di pertengahan jalan. Jadi sebab tu kita kena sentiasa mohon hidayat.
walaupun dalam keadaan kita hakikat ataupun zahirnya telah diberi hidayah pada ketika itu, tapi kita terus minta hidayat. Okey. Jangan pandang kecil setiap kebaikan. Jangan pandang kecil setiap kebaikan. Walaupun kebaikan tu macam kecil je, macam kita buang sampah dalam tong sampah, macam kita siram pokok bunga, siram pokok, bagi kucing makan, ataupun kita bagi RM1 dekat budak-budak kecil dekat kampung ataupun taman, kat kawasan perumahan kita, budak-budak main, kita belanja air contoh, nampak macam kecil kan. Tapi jangan pandang kecil. Jangan pandang kecil setiap kejahatan. Jahat pun tak boleh pandang kecil. Kita kena nampak jahat tu adalah satu benda yang besar. Walaupun dia nampak kecil. Walaupun kita rasa macam biasa-biasa je dosa tu. Tapi sebenarnya tak boleh. Kita kena pandang dosa tu sebagai satu benda yang besar. Ustaz, bagi contoh Ustaz, dosa yang kecil-kecil ni. Nanti kita lalu. Saja je saya bagi, ni umum kan. Nanti lepas ni ada slide dia. Sekejap ajar Shanom kan? Sekejap Baik Ustaz, baik. Baik. Okey. Seterusnya jangan putus asa lepas kita buat dosa. Kita dah buat dosa, hari-hari kita buat dosa. Tapi jangan putus asa. Kalau ada surat, maka kita ajarkan dia untuk jangan putus asa dan jangan rasa tidak ada peluang untuk berubah. Terus berikan harapan supaya selepas daripada dosa itu ada satu kita panggil cahaya yang terang benderang. Sebelum saya sambung, saya nak kongsi kisah beberapa sahabat. Kadang-kadang mereka datang jumpa, ada kawan-kawan yang pernah ambil syabu, ambil ganja dan buat benda-benda nakal ketika muda, bawa keluar anak dara orang dan sebagainya. Dan mereka kata sekarang dah tinggalkan, dah solat, dah kahwin dengan perempuan yang baik, dah mereka menyesal masa muda. Bukanlah sekarang dah tua, baru 30-an, bayi-bayi saya lah kawan-kawan. Dia datang mengaji sama-sama, belajar. Mereka kata kalau masa muda mereka tak buat macam yang mereka buat, maka tidak menjadi alasan ketika hari ini mereka baik, dia dipandang leceh oleh kawan-kawan dia yang masih belum berubah. Dia kata, dulu kau bukan sama-sama jahat. Dia macam tu. Ni, kenapa sekarang kau macam ni? Dia jadi satu macam dia melekehkan orang. Sehingga ada perasaan, ada rasa putus asa. Dia tak nak dah lah nak ajak kawan-kawan, nak ajak datang belajar dan sebagainya kerana kawan-kawan lain ungkit dosa-dosa lama. Jadi perlu sentiasa kita tanamkan dalam kita teruskan menangis untuk minta ampun. Okey. Ni contoh dia daripada hadis yang kita sebut tadi. Contoh-contoh atau ni contoh-contoh sikit je lah. Jangan kita pandang kecil dosa, jangan juga kita pandang kecil benda baik yang kecil. Contoh dia yang ni, kalau dalam hadis ni semua maklum, iaitu pelacur diampunkan kerana dia bagi anjing minum. Kalau kita perasan kan, pelacur ni adalah seburuk-buruk pekerjaan. Dan anjing ni, dia adalah binatang yang najis. Tapi kita lihat macam mana Allah nak bagi pengajaran, perumpamaan, isyarat kepada kita. Hampa tengok, ini jahatnya manusia bagi kepada binatang yang najis.
tapi atas perbuatan tu Allah ampunkan. Macam mana pula kita bagi orang manusia ni, macam mana pula kalau kita bagi kepada makhluk yang paling mulia, iaitulah manusia. Allah kata manusia ni adalah sebaik-baik penciptaan kan. Kalau bagi kepada anjing yang najis, dikategorikan sebagai najis dalam dalam masalah bersuci kita, bagaimana kalau bagi kepada manusia? Sudah pastilah lebih menjemput keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya jangan ada putus asa dengan benda-benda yang kecil, benda perbuatan baik yang kecil walaupun kita mungkin tak perasan. Dia ada satu perumpamaan, ada seorang lelaki yang dia setiap hari dia akan ambil air daripada perigi, 2 bekas air, kan, 2 baldi. Jadi baldi yang bocor ni dia rasa sedih sebab dia tak dapat lagi bagi manfaat kepada tuan dia. Tetapi pada hakikatnya selepas beberapa tempoh, walaupun air bocor keluar daripada baldi tu sedih. Ni kalau baldi tu boleh sedih lah. Tapi sebenarnya air yang keluar tu dia siram tanah yang berada di sepanjang jalan daripada perigi ke rumah tuan dia sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang cantik. Kadang-kadang kita tak perasan kita buat baik. Tapi sebenarnya ada nilai di sisi Allah. Nampak macam tadi, dia rasa macam dia tak ada manfaat pada tuan dia. Tapi sebenarnya dia bagi manfaat juga dari sudut yang lain. Okey. Contoh yang lain, masuk neraka sebab kurung kucing dan tak beri makanan. Nampak macam leceh je. Kurung kucing bukannya satu makhluk yang mempunyai nilai nyawa dia macam kucing, dia bukan nilai nyawa dia sama macam nilai nyawa manusia kan. Nak tengok nilai dia sama ke tak, kita tengok kalau dia kena langgar kat jalan. Kadang orang kena langgar, lenyek, kereta yang seterusnya lenyek lagi sampai leper lah kan. Tapi ada tak kalau manusia jadi macam tu? Adakah orang akan biar? Sudah tentu tidak. Menunjukkan nilai nyawa kucing ni tidaklah sama taraf dengan nilai nyawa manusia. Tetapi lihat, Allah memasukkan kepada neraka perempuan yang dia mengurung kucing tu dan dia tak bagi makanan. Kalau Ustaz, kalau seorang tu dia gemar membelah burung, dia kurung burung dalam sangkar, dia bagi hari-hari burung tu makan, dia bagi hari burung tu minum. Adakah itu satu kebaikan ataupun satu kejahatan telah mengikat kebebasan burung tu Ustaz? Saya, yang tu susah nak jawab. Sebab kita bukan burung, ya kita tak tahu perasaan dikurung kan. Perasaan burung tu dikurung. Tapi sebab Ustaz, saya biasa dengar, saya tanya ni bukan apa, sebab saya biasa dengar ceramah. Dah lama ni, ceramah ni saya dengar lama sangat. Ada yang mengupaskan mengatakan jika belah burung itu adalah satu dosa di mana telah kurung kebebasan burung tu. Itu yang nak pasti. Kalau Ustaz tak boleh jawab, tak apa, jangan jawab lah Ustaz. Okey. Dari sudut literal dia, kalau kita tengok kisah kucing ni, so boleh kita kurung binatang sebagai binatang peliharaan. Tetapi dengan syarat kita tidak menyeksa dia dengan tidak memberi makan. Tapi dari sudut kebebasan, dari sudut kebebasan binatang, mungkin perlu dilihat jenis binatang. Wallahu alam, saya pun tak berani nak jawab lagi. Nanti mungkin saya tengok kalau ada rujukan
sumber yang terperinci berkaitan tu nanti saya cuba kongsi. Okey. Dan serupa agak macam kucing tu. Kalau Ha, ha. kita dah sayang sangat, kita bela dia, kita kasih dia supaya dia tak mampu lagi nak membuat pembiakan. Ya, Adakah ya. itu satu dosa juga Ustaz? Oh, kalau kasih yang ini saya adalah maklumat. Maksudnya dia ada perbahasan khusus tentang memandulkan bit kucing. Memang ada fatwa daripada contohnya kalau yang saya baca daripada Kesatuan Fiqh Sedunia yang menceritakan tentang keharusan untuk memandulkan kucing kerana kesukaran untuk kita nak kawal lagi dia susahkan dia susahkan jiran tetangga dan juga berlaku pengabaian kepada hak kucing tu. Jadi yang itu adalah fatwa khusus yang mengharuskan untuk kucing itu dimandulkan. Okey, seterusnya terdapat satu hadis yang menyebut tentang masuknya syurga dengan sebab kita membuang kotoran ataupun halangan di jalanan. Maksudnya perbuatan tu hadis tu disebut hadis Abu Hurairah daripada Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki dia lalu kemudian dia membuang batang kayu yang menghalang jalan. Kemudian lelaki tu berkata, demi Allah aku akan menghilangkan benda ni daripada menyakiti orang Islam yang lain yang melalui jalan tersebut. Maka dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam syurga. Ustaz tanya sikit. Ya. Kalau lah macam cerita kisah anjing semua yang Ustaz cakap ni sangat famous kan, tapi orang yang ni dia langsung tak masuk neraka ke? Terus masuk syurga terus, langsung tak masuk neraka. Kenapa tak jelas suara? Tak tahulah. Okey. Saya dengar. Itu Ustaz baik. Kalau kena tutup. Kalau kita melihat kepada hadis-hadis yang berkaitan ni, semua hadis lah ni. Empat-empat ni pun hadis. Syurga. Dia macam ni. Soal dia masuk ke tidak ke dalam neraka terlebih dahulu, Allahu a'lam. Tidaklah dinyatakan secara khusus tentang keadaan orang tersebut di hari akhirat, tetapi hendak diceritakan yang pertama kita kena faham konsep keampunan. Allah berhak untuk ampunkan dosa manusia yang paling banyak dosa, sekalipun Allah berhak hapuskan semua dan tidak kenakan dia neraka, masuk dalam syurga pun boleh. Dan Allah selagi mana dia tak syirik. Ustaz. Ya. Kalau kita tengok ni, buang halangan di jalan raya ni sebagai satu kebaikan yang paling ringan, boleh menyebabkan orang tu Allah masukkan dia ke syurga. Betul kan Ustaz? Ya. Tapi daripada fahaman buang halangan jalan raya ni juga, saya rasa dia ada juga berkait dengan yang lebih berat, iaitu pertama, kita sesekali cuba sedaya upaya untuk memudahkan orang, jangan kita sebagai penyebab menyusahkan orang. Dan juga daripada ni kita faham bahawa buang halangan di jalan raya ni juga ialah kita jangan penyebab putusnya silaturahim antara manusia. Kita kena penyebab menyatukan, mengeratkan silaturahim antara manusia. Betul ke Ustaz? Ya, boleh juga tentang silaturahim tu memang ada hadis yang khusus lah yang menyebut orang yang memutuskan silaturahim ni dia tak masuk syurga, tak diampunkan dosa kan.
Tapi kalau berkaitan dengan jalan ni, memang kita kena lihat dari sudut yang lebih menyeluruh berkaitan dengan jalan. Contohnya kalau usaha-usaha ada NGO yang dia tar jalan yang berlubang, dia yang mana dia membaiki jalan-jalan yang rosak, yang mana pihak berwajib lambat buat, dia pun buat dulu, maka ni adalah sebahagian daripada yang dimaksudkan dengan hadis. Ataupun kalau kita faham di sebalik hadis ni, mereka yang menyusahkan orang di jalan, bawa kereta secara berbahaya, mengancam nyawa orang, melanggar lampu trafik kan, buang sampah dekat jalan kan, buang tisu sebagainya, maka itu berlawanan dengan hadis ni. Maka semua yang berlawanan, semua adalah kesalahan yang kalau kita lihat daripada sudut yang berlawanan, kita panggil maksud yang tersirat daripada hadis, dia adalah seorang yang berdosa. Kerana orang yang mengelokkan jalan, membuangkan kerosakan, dia adalah orang yang tinggi dan Ustaz, ya, puan, ajar. yang tersirat ni daripada buang halangan di jalan raya ni, saya tak tahulah fahaman saya betul kata, saya nampak kebaikan yang kita buat ni, jika kebaikan tu melibat hanya kepada seorang individu ataupun 2 orang, 3 orang individu, adalah dianggap bolehlah, baguslah, baik, tapi martabat lebih tingginya kalau kita boleh membuat kebaikan pada yang melibatkan bilangan yang besar secara umum. Jadi maksud jalan ni ialah penggunaan orang ramai, penggunaan orang awam, ramai orang guna. Jadi kalau kita boleh buang halangan jalan raya, maksudnya kita dah buat kebaikan untuk lebih ramai orang, macam perbaiki jambatan macam Ustaz cakap tu, macam tar jalan. Kegunaan orang ramai lah tu, macam kita amal jariah kepada masjid, kegunaan orang ramai. Macam kita bagi kat Muhammad Tafiz, kegunaannya lebih orang ramai lah. Itu maksudnya lebih dipandang mulia pada Allah. Tak semestinya kita tak boleh buat baik pada individu. Individu pun kita buat. Tapi kalau kita boleh buat kepada orang yang melibatkan orang ramai, itu adalah lebih baik. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Betul aja. Memang lebih ramai yang merasai kebaikan tu, maka akan lebih besarlah kantung kebaikan yang kita dapat. Kantong kebaikan kita, kantong pahala kita akan lebih luas lah, kerana lebih ramai yang mendapat manfaat. Dan kita nampak memang begitulah kaedah agama. Kebaikan yang didasari oleh majoriti ataupun lebih ramai orang sentiasa didahulukan berbanding kebaikan yang dirasai oleh segelintir sahaja. Kalau dalam faraid pun ada contoh dia. Cuma nanti ujunglah kalau saya sempat nanti kita bagi contoh berkaitan dengan faraid tu, macam mana ada satu cara pembahagian yang mana para ulama dia melebihkan untuk manfaat yang ramai berbanding manfaat manfaat kepada individu yang terhad. Okey, seterusnya senyum dan manis muka. Jangan lekeh. Jangan dalam hadis sebut la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu memperlecehkan sedikit pun kebaikan walaupun dengan senyum. Seorang itu jumpa saudaranya dalam keadaan senyum. Jadi kalau senyum tu kebaikan, kalau masa-masa muka ni, janganlah selalu-selalu. Pasangan suami isteri kan, anak dengan anak beranak, dengan saudara mara, sekejap-sekejap sudahlah kan. Lebih-lebihkan senyum dan berdamai. Okey. Seterusnya, jangan pandang kecil dosa. Okey, jangan lihat kecilnya dosa, lihatlah kepada siapa yang kita ingkar. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, dosa kecil buat berterusan
seperti bukit yang hendak menghempapnya. Orang jahat, fajir, maksudnya orang yang tak baik, dia melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidungnya, dia menepisnya begitu sahaja dengan tangan. Dia nampak anggap biasa. Jadi kalau lalat dekat hidung kita tepis macam tu je kan, tepisnya. Begitulah orang yang tak baik, dia melihat dosa, dia tepis macam tu je. Okey. Asas yang ke-39, tidak membuang masa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila telah selesai melakukan pekerjaan dan kebaikan, mulakan pula dengan ketaatan yang lain. Dan kepada Tuhan kamu berharap. Berdoa dan beribadah. Berdosa pula, salah ni. Berdoa. Asas ni ialah asas yang mengajar asas yang mengajar kepada kita tentang keperluan untuk kita menggunakan masa dengan sebaik mungkin. Jangan buang masa. Maksudnya ayat ni kalau kita tengok, fa idza faragta, kalau kamu selesai dah satu ibadah, satu pekerjaan, fansab, maka bersiap-siaplah nak buat benda lain pula. Wa ila rabbika farghab, dan apa yang kamu buat ni pada Tuhan kamulah kamu berharap, berdoa, beribadah, dan juga mengharapkan ganjaran kebaikan daripada pekerjaan yang kita buat. Okey. Buat kerja harap redha. Kalau kita tengok pada ayat tu, ayat surah Alam Nashrah tu, ayat tersebut memberi isyarat bahawa setiap kelakuan di dunia lakukan dengan mengharap redha Allah. Tidak kira amal ibadah ataupun pekerjaan seharian. Tidak kira ketika berehat atau bercuti. Maksudnya semua benda tu kita buat untuk membantu untuk kita mendapat redha Allah. Contoh kalau kita bercuti, kita berehat, pergi melancong, maka itu adalah untuk melapangkan fikiran supaya kita dapat lebih memberi manfaat kepada orang lain. Apabila kita keluar melihat alam, maka ia menjadi satu pengajaran untuk kita belajar sesuatu, menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pergi hutan, kita tengok berapa banyak daun yang berguguran. So kita tahu dalam Quran ada sebut Allah tahu setiap daun yang berguguran tu, tidak ada daun yang berguguran melainkan semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok berapa banyak daun yang berguguran, semuanya adalah dalam pengetahuan Allah. Ini kan pula perbuatan kita sepanjang hari. Sudah barang pasti tidak ada yang terlepas. Ada yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jangan biarkan masa berlalu begitu sahaja. Ayat tersebut, iaitu surah Al-Insyirah tadi tu, menjadi asas dalam kehidupan manusia. Tidak boleh membiarkan waktu berlalu tanpa melakukan apa-apa. Pastikan setiap masa berguna, sama ada amalan agama ataupun amalan kehidupan dunia. Ibnu Mas'ud menggelar lelaki yang tak buat apa-apa sebagai bodoh, terencang akal dan lalai. Kalau satu orang pemuda dia duduk minum teh di kedai mamak, kalau masa sebelum PKP, minum teh ataupun berbual dengan kawan-kawan tu adalah satu perkara yang menghabiskan masa, satu perkara yang tercela dalam agama. Tetapi sekiranya apa yang dia lakukan, minum teh bersama kawan-kawan, bersembang di kedai itu, membawa manfaat kepada dunia, membawa manfaat kepada dia, sama ada dunia ataupun akhirat dia, dia tidak lagi menjadi tercela di sisi agama. Jadi lihat kepada keadaan. Adakah semua benda yang nampak pada zahirnya membuang masa itu, perlu dilihat kepada konten dia juga. Kalau sekadar misal rokok, main game di kedai, maka itu bersalahan dengan
agama yang mencela ataupun tidak suka kepada hamba dia yang menghabiskan masa begitu sahaja tak buat apa-apa. Ada satu seorang ilmuwan yang bernama Abdul Rahman As-Sa'di. Beliau ni dia antara orang yang dia suka minum kopi. Jadi dia macam dia ada setiap hari tu dia ada sesi khas lah, dia minum kopi dengan kawan-kawan dia, dengan anak murid dia. Kalau perbualan ketika mana sedang minum kopi tu perbualan yang dah jauh sangat melirik perkara yang sia-sia, beliau akan cuit anak murid dia supaya bertanya tentang soalan-soalan yang memberi manfaat kepada agama, supaya perbincangan tu teralih kepada perbincangan yang baik. Begitu jugalah kita kalau kita berkumpul kawan-kawan, kalau rasa macam dah melirik jauh sangat, kita cerita tentang orang tu orang ni, kita mengumpat sana mengumpat sini, maka kalau kita dia nak bangun, kita bangun tinggalkan, ataupun kalau kita nak teruskan, kita cuba ubah isi kandungan perbualan dalam kumpulan tersebut. Itu maksud saya. Okey, seterusnya. Hari ini lebih baik dari semalam. Daripada asas tu, jangan buang masa tu, orang beriman dia malu kalau tidak menangguh kerja hari ini ke hari esok. Kerana itu para ilmuwan menganggap tidak baik perbuatan tidur selepas subuh dan selepas asar. Maksudnya buang masa banyak sangat dengan tidur. Walaupun hadis dalam bab itu tidak sahih. Maksudnya tidur lepas subuh ke tidur lepas asar ni memang dia ada hadis yang menunjukkan celaan kepada tidur pada waktu tersebut, tapi dia tak sahih. Cuma memang tidak benda yang tidak disukai dalam agama. Dari para ilmuwan, para ulama memang melihat perkara tersebut sebagai satu yang tidak baik dan mereka mengajak orang untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Tapi kalau orang tu perlu kepada tidur waktu tersebut, boleh je. Contoh kerja shift kan, kerja shift malam dan sebagainya, perlu kepada tidur selepas subuh ataupun selepas asar, memang ada keperluan, maka itu bukanlah membuang masa. Itu lebih kepada satu keperluan. Okey, tunai tangguh. Fa idza faragta fansab. Kalau kamu jangan buang masa, kalau kamu dah selesai buat sesuatu tu, siap sedia untuk nak buat yang lain untuk dapat redha Allah berterusan. Kalau ada puasa, tinggal, cepat-cepat ganti. Kalau ada tenaga dan harta, cepat-cepat pergi haji. Kalau ada hutang, cepat-cepat selesaikan. Ada dosa yang susah nak tinggal, cepat-cepat taubat. Cepat-cepat menyesal, minta ampun. Ada salah dengan orang, cepat-cepat rendahkan ego dan minta maaf. Cuba hubungkan balik hubungan persaudaraan dan sebagainya. Ada masa muka dengan adik-beradik, dengan saudara mara, cepat-cepat selesaikan sebab memutuskan silaturahim tu dosa besar. Maksudnya kita jangan tangguhkan sesuatu yang kita perlu untuk buat sehingga kita kalau kita tak buat kita menyesal dekat akhirat. Kan banyak ayat-ayat tentang banyak ayat-ayat tentang orang yang Allah ceritakan apabila mereka dah mati, mereka kata laula akhartani, kalaulah kamu wahai Allah lewatkan sikit ajal aku ila ajalin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nanti aku akan bagi sedekah dan aku akan jadi orang yang soleh. Maksudnya dia menyesal lah, dia buang masa, dia tak bagi duit kat orang, dia tak bagi sedekah dan sebagainya. Dah mati baru dia rasa menyesal. Kerana apa? Kerana relax lah dulu, relax. Sebab itulah Nabi SAW sebut bagi infak ni, Nabi kata tasaddaqu wa anta sahihun syahih. Tasaddaq, bagilah, bersedekahlah kamu, infaklah kamu, wa anta sahihun syahih, ketika mana kamu muda
sehat dan juga kamu memerlukan duit. Maksudnya ketika kamu masih muda lah ni. Kalau kamu kumpul duit, nanti kamu jadi kaya dan kamu juga risau lagi kamu tak cukup duit nanti, kamu miskin. Maksudnya ketika kita memerlukan duit, masa tu lah paling orang panggil waktu puncak yang terbaik untuk kita sedekah. Memang susah. Adapun ketika kita dah nak mati, duit pun dah tak nak sangat, baru nak bagi, maka walaupun bagus tetapi dia tidaklah sama tarafnya dengan orang yang menginfakkan harta dia ketika dia pun cukup-cukup makan. Itu maksud dia. Okey, sempat lagi ke? Sikit lagi adil satu kewajipan. Maksudnya kita diperintahkan untuk adil, bukan kepada pemerintah je, kepada semua orang. Pada setiap individu mesti berlaku adil. Kadang-kadang orang tengok adil ni dia suruh dekat pemerintah je, dekat orang-orang yang ada kedudukan jawatan. Tak, sebenarnya adil ni adalah adil ni adalah kewajipan untuk semua orang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu Wa sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan juga berlaku ihsan. Surah An-Nahl ayat 40. Maksud adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksud zalim pula adalah yang berlawanan dengan adil, iaitulah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Okey. Keadilan adalah benteng semua orang. Maksudnya, semua orang nakkan keadilan. Hatta orang yang zalim pun dia nak orang berlaku adil kat dia. Orang zalim kalau dia dizalimi, dia mahukan keadilan untuk diri dia. Maksudnya kalau dia memang zalim kat orang, tapi bila kena kat diri dia, orang zalim kat dia, dia kata ini tak adil, dia kata. Keadilan adalah asas kebaikan, kezaliman adalah asas kejahatan. Keadilan merentas agama. Maksudnya kita nak berlaku adil ni, dia adalah satu benda yang merentas daripada perbezaan agama. Maksudnya semua orang perlu untuk diperlakukan dengan adil. Diletakkan pada tempat yang layak baginya. Kisah baju besi Saidina Ali yang dicuri oleh seorang Kristian. Kemudian apabila Ali dia terjumpa baju tu, dia terjumpa balik, dia kata ini baju aku. Kemudian Kristian ni kata, apa bukti dia ni baju kamu? Maka mari kita tetapkan di hadapan hakim. Ketika itu hakim nama dia Shuraih Al-Qadi. Shuraih ni apabila Ali tidak dapat datangkan bukti yang menunjukkan baju besi ni milik dia di hadapan hakim. Sebenarnya baju besi ni memang milik Ali, tetapi melihat pada kesaksamaan Islam, lelaki itu terus menerima Islam sebagai agama dan memulangkan baju tersebut. Maksudnya dia tengok macam mana setiap orang tu diadili dengan saksama, maka dia memberi kesan kepada kecenderungan dia untuk kembali menerima Islam sebagai agama. Okey, keadilan merentasi kecenderungan. Mesti berlaku adil walaupun kepada orang yang kita benci. Surah Al-Ma'idah ayat 8. Orang tu kita tak suka. Jiran kita buat bukan-bukan kat kita, tapi hak dia, kita masih lagi perlu menunaikan hak dia kalau dia perlukan. Kalau dia susah waktu PKP ni, kita tahu dia buat bukan-bukan kat kita, tapi sekarang ni waktu PKP dia tak ada makanan, contoh. Maka kita mesti tolong dia, walaupun kita tak suka dia. Keadilan kepada anak-anak, walaupun ada yang kita rasa lagi sayang. Nombor 2587. I'dilu baina auladikum. Ittaqullah. Nabi kata, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlakulah adil kepada anak-anak. Maksudnya anak-anak kita tak boleh ada perbezaan dalam kita memberikan hak-hak
yang mesti kita berikan kepada anak-anak. Keadilan kepada isteri-isteri. Kalau ada orang yang poligami, dia mesti berlaku adil. Kalau tak, bila hadis ni sebut nanti dia dibangkitkan dalam keadaan bahu dia sengit sebelah. Adil kepada rakyat tanpa melihat warna bendera. Maksudnya, sekiranya seorang rakyat itu berhak untuk dibantu, maka dia dibantu walaupun dia tak sokong di parti lain dan sebagainya. Okey, adil dalam ibadah. Ibadah tanpa berlebih-lebih dan sambil lewa. Maksudnya kita buat sebagaimana yang diajar oleh agama. Kita tidak menambah dan tidak mengurangkan. Ataupun kalau contoh dalam infak, kita infak tidak infak yang tidak memiskinkan, tetapi dalam masa yang sama tidak berkira-kira. Maksudnya tak adalah sampai kita bagi, kita infakkan harta kita, sampai kita pula yang meminta-minta. Ataupun tidaklah berkira-kira. Banyak sangat pula bagi ni. Bagi sikit je lah. Contoh. Walaupun kita mampu. Memperbetulkan kesalahan lebih baik daripada berterusan dalam kesalahan. Contohnya, ada orang tegur dah kita. Tak betul buat macam ni. Gitu. Tapi kerana ego, kita berterusan di atas kesalahan. Tapi kalau seorang yang adil dalam terhadap diri dia, dia akan menurunkan ego dan memperbetulkan kesalahan. Wallahu a'lam. Pembentangan saya pada petang ini sekadar itu saja. Kalau ada apa-apa persoalan, masih ada masa, insya-Allah kita kongsi sama-sama. Boleh saya tanya Ustaz? Boleh aja kongsikan apa yang Ada orang lain nak tanya, saya tak payah tanya dululah, orang lain tanya. Ada orang nak tanya ke? Tak ada ke? Tak ada, saya tanyalah. Kalau ada orang nak tanya, biar orang tanyalah. Saya tak mau banyak sangat saya tanya. Boleh aja, tak apa. Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz. Ya, boleh. Di peringkat awal kuliah Ustaz kata bila kita baca Al-Quran, bagi ayat rahmat kita doa, ayat azab kita doa. Boleh Ustaz bagi contoh doa tu Ustaz? Kalau berkaitan, kalau ayat tu cerita tentang syurga, maka kita doa, ya Allah, kalau kita baca bahasa Melayu je pun tak apa. Allah, rezekikan aku syurga, masukkan aku dalam syurga, ringankan hisab aku. Kalau cerita tentang hisab, maka ya Allah ringankan Allah, jauhkan aku daripada neraka. Kalau cerita tentang kubur, ya Allah selamatkan aku daripada azab kubur. Tu macam itulah. Dan seterusnya. Kalau doa, kalau berkaitan dengan rahmat, berkaitan dengan nikmat, berkaitan dengan rezeki, maka kita doa, ya Allah rezekikan aku rezeki yang luas dan berkat. Itu maksudnya. Okey. Kemudian tadi nak pastikan kalau ayat rahmat suara direndahkan ya Ustaz. Alunan tu sedikit lunak lah. Maksudnya bukanlah dikeras. Maksudnya ihdinas sirah. Kasar kan. Lembut sikit. Maksudnya. Kalau ayat azab maknanya dikuatkan, begitu? Dikeraskan. Dikeraskan. Janganlah contoh ayat contoh apa ya? Ustaz, bolehkah auzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta perlindungan daripada hasutan syaitan tu, bolehkah dikeraskan? Wa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Contohlah, maksudnya kita keraskan perkataan tu. Ataupun apa? Kalau apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita macam lenggokkan slow, perlahan sikit. Tu maksud dia lah. Tapi biasa kalau kita dengar tilawah-tilawah
Quran yang tandingan tu, biasanya dia akan apply lah benda ni. Dia apply kan. Ustaz, Ha. saya boleh tanya kau Ustaz? Boleh. Takut tak cukup masa. Dah pukul 4. Ustaz, bila kita Al-Quran ni, Al-Quran yang kita diminta Allah supaya kita mengamalkannya hari-hari tu, bila kita tahu Al-Quran ni mesti dimuliakan, diletak di tempat yang tinggi, tidak boleh letak tempatnya rendah-rendah, tidak boleh letak di mana kita unjuk kaki kita menghadap dia. Macam-macam hormatnya kita, kalau Al-Quran tak ada terjemahan ke apa, kena ada air semayang. Betapa mulianya Allah meletak tahap Al-Quran tu. Tapi bila saya fikirkan begitu mulianya, kita tahu Al-Quran ni memang mulia, bukan kita nafikan, memang mulia. Tapi bila saya fikirkan tiap satu huruf dalam Al-Quran tu, di mana bila kita mengaji, bila kita belajar tajwidnya, di mana kita sifat-sifat, tiap huruf tu ada sifat dia, sifat lawan, sifat tunggal. Tiap huruf tu ada makhraj keluar dia. Tiap huruf tu ada haknya, iaitu tebal, nipis, panjang ke pendek ke. Dan lepas tu, setakat hukum tajwid tu, itu dah mulianya, tiap-tiap huruf Al-Quran tu dah mulia. Bila kita belajar nahwu bahasa Arab Al-Quran pula, baru kita nampak bahawa bukan setakat setiap huruf tu kemuliaannya terjelah, setiap kalimah tu pun terjelah. Di mana kalimah dalam Al-Quran tu dia terbahagi pada huruf, pada fi'il dan pada isim. Jadi bila kita belajar tu kata Allahu Akbar, baru kita sedar bahawa patutlah Allah suruh kita muliakan Al-Quran, sebab tiap huruf-hurufnya dalam Al-Quran tu, tiap kalimah-kalimahnya dalam Al-Quran tu, seolah-olah dia mempunyai banyak hak dia yang perlu kita penuhi. Di mana maksudnya huruf-huruf kalimah-kalimah tu tak mati, dia hidup. Seolah dia mengada nyawa, dia ada roh, dia ada jasad. Sehinggalah Allah anugerahkan kelebihan Al-Quran ni, dia dapat memberi syafaat kita kepada masa akhirat nanti. Bila kita belajar, pertama kita kena tahulah hukum. Belajar tu berperingkat lah, bukan terus baca tu terus pandai semua, tak. Kita belajar berperingkat dan tiap peringkat tu kita mestilah belajar dengan tok guru, dan kita kena ikhlas betul-betul lillahi ta'ala. Tiap apa yang kita belajar tu kita mestilah kena istiqamah, kita kena belajar, kita kena amalkan, dan kita juga kena kongsi kepada kawan-kawan yang kat mana kemampuan kita. Dan yang paling penting ikhlas lillahi ta'ala. Cuma saya nak tahu peringkat tu, kita belajar Al-Quran, kita nak tahu mengaji secara betulnya mengikut tajwidnya. Lepas tu peringkat kedua, kita nak tahu makna Al-Quran tu. Yang bahagian ni saya nak tanya. Bila macam makna Al-Quran tu, pertama bila kita baca Al-Quran yang terjemahan dia secara am, maksudnya terjemahan yang ringkas secara am. Lepas tu kita akan pergi kepada terjemahan, kita akan pergi kepada terjemahan yang lebih mendalam di mana dekat dengan hadis tu kita panggil apa tu Ustaz? Dan ada yang kata terjemahan, tafsir, tadabbur. Yang tu saya nak tanya di situ. Ustaz boleh jelas tak apa maksud terjemahan, apa maksud tafsir, apa maksud tadabbur? Yang mana yang paling tinggi sekali daripada tiga-tiga tu? Terima kasih Ustaz. Okey. Respon Hajar Shanum tu terima kasih lah. Memang banyak yang dapat kita ambil faedah. Ada pun pertanyaan tu, terjemahan ni dia kalau yang senang faham dia, terjemahan ialah satu benda yang ubah daripada satu maksud kepada satu bahasa kepada bahasa yang lain. Dan terjemahan yang ada pada hari ini memang tidak cukup untuk menjadikan dia sebagai satu tafsiran. Dia lebih kepada literal. Walaupun dia ada penerangan, maksudnya terjemahan tu dia ada penerangan dia kat nota kaki dan sebagainya. Pada saya setakat yang saya lihat dia belum lagi cukup lah. Tapi dia banyak membantu pada ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang muhkam. Dalam Quran ni banyak ayat yang muhkam, banyak ayat yang jelas yang tidak memerlukan kepada pentafsiran yang panjang lebar. Dia ada pentafsiran panjang lebar, tetapi sebagai seorang individu yang membaca Al-Quran, orang individu membaca Al-Quran, dia dah cukup
kepada terjemahan untuk dia nak ambil pengajaran kepada diri dia sendiri sahaja. Cukup. Adapun untuk dia dia pergi kepada step yang seterusnya, dia dah perlu kepada ilmu yang lain. Untuk dia tadabbur, dia boleh berpada dengan terjemahan. Untuk tafsir, tidak boleh berpada dengan terjemahan kerana dia adalah satu cabang ilmu yang mempunyai keterkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain yang begitu banyak. Saya bagi contoh, ada seorang ni yang berlaku sendirilah yang dalam kalangan kawan-kawan saya sendiri. Apabila dia kata yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Dia kata, tengok ayat ni. Nanti kamu akan berbolak-balik di dalam neraka. Kemudian apabila ditanya kenapa kamu masuk neraka, maka mereka mengatakan, alangkah ruginya kami kerana tidak taat kepada Allah dan Rasul. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kami patuh dan taat kepada pemerintah dan juga para bijak pandai di kalangan kami. Dia bagi maksudkan ayat ni, dia kata, tengok zaman PKP ni kita sudah meninggalkan Allah dan Rasul, dia kata. Kita lebih percaya kepada pemimpin dan juga ulama, dia kata. Dia kata masuk neraka. Sebab apa? Sebab kita tengok ni, kita tinggalkan Rasul, kita sembahyang jarak-jarak, kita tak rapatkan saf, kita tak pergi sembahyang Jumaat, boleh pergi berapa orang saja sebagainya. Maka dia telah menyalahgunakan ayat itu kepada bukan tempatnya. Maka kita lihat, jadi terjemahan kalau kita gunakan untuk tafsir, maka dia akan banyak kerosakan yang berlaku. Tetapi kalau untuk ayat-ayat yang jelas tentang syurga, tentang neraka, orang baik dibalas baik, kan macam tu, maka itu boleh berpada dengan terjemahan pada ayat-ayat yang jelas. Tetapi pada ayat-ayat yang mempunyai maksud yang terperinci, tak boleh kepada berpada dengan terjemahan. Jadi tafsir ialah satu level yang paling atas lah dalam hierarki pemahaman Al-Quran. Yang mana mereka yang bercakap tentang Al-Quran tanpa ilmu, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, maka Allah Subhanahu Wa Taala sediakan tempat di neraka bagi dia. Maksudnya dia cakap tanpa pengetahuan tentang apa yang dia cakap. So dia menyalahgunakan ayat dan sebagainya. Jadi biasanya pada tafsir kita akan berpada dengan tafsiran-tafsiran yang telah ada yang sebelum ini di kalangan ulama yang dipercayai. Dan sekiranya ada suatu yang memerlukan kepada kefahaman yang semasa, maka dia tidaklah boleh dibuat secara sesuka hati oleh sesiapa sahaja, tapi mestilah orang yang sangat-sangat berkelayakan dari sudut ilmu, dari sudut bahasa Arab dia, dari sudut usul tafsir dia, usul hadis dia, dari sudut sebab-sebab turun ayat dan sebagainya. Banyaklah keperluan yang mesti dia kuasai. Dari sudut kiraat dia, kiraat bagi kesan kepada tafsir, kiraat dan sebagainya. Jadi kalau macam
Ustaz Aziz, dia lepas dah satu level, satu prasyarat, tak dari sudut qiraat, lepas. Dari sudut bahasa Arab, mungkin Ustaz Aziz dah lepas. Tapi macam saya ni, kong kali kong lah. Banyak lagi yang kurang yang sama-sama kena baiki lah insyaAllah. Kurang pada Ustaz, kami lagi kurang Ustaz. Sama je kita je. Terima kasih Ustaz, penerangan begitu jelas sekali. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, macam yang kan tadi Ustaz ada syarahkan tentang setiap kejahatan atau kebaikan walau sekecil-kecil pun akan diperhitungkan. Jadi kalau macam kejahatan, seseorang tu tak sedar dia buat kejahatan tu, macam mana tu Ustaz? Orang yang tak sedar, kita tengok dia tak sedar tu, adakah dia tak tahu benda tu dosa ataupun dia tak sedar tu maksudnya dia dalam keadaan hilang akal, maksudnya dia di luar kewarasan dia. Ustaz tiga kot. Ustaz tiga keadaan kot. Dia buat dosa tu, pertama dia tak tahu kata dia buat tu dosa. Kedua, dia dalam tidak normal. Ketiga, dia tak sedar dia buat dosa. Tak tahu yang benda tu dosa, dia diampunkan. Kita kena tengok pada hadis tu diangkat 3 keadaan. Rufi'al qalam an thalas, daripada 3. Iaitulah orang yang tidur sehingga dibangkit, orang yang gila sehingga disedar, kanak-kanak sehingga dia dewasa. Kalau dia jahil, maka dia termasuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dia kata Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Sebelum tu apa? Astaghfirullah, lupa. Apa yang kami tak tahu kan, apa yang kami terlupa. Innasina au akhtana, apa yang kami lupa ataupun kami tersilap, maka Allah ampunkan. Tapi kalau kita buat dah tahu tu, tak boleh lah. Sama juga dengan kebaikan. Kebaikan pula lain pula. Kebaikan kalau kita tak sedar, kebaikan tu kita buat maka sama jugalah. Kalau dia ada kebaikan kepada orang lain, maka insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Adapun dosa, dosa lihat kepada dia buat tu adakah dalam keadaan dia buat tak sedar ataupun dia memang dia tak tahu yang benda tu dosa. Macam dia tersangkut pada niat dia jugalah Ustaz kan? Tersangkut kepada niat, dia buat salah tu. Kalau benda tu memang salah, contoh dia, maksud saya dia tak sedar tu, bila dia tak sedar, dia tanpa niat dia terbuat silap tu kan? Dia buat tanpa niat. Kalau dia buat tanpa niat, kalau kes yang akan menjadi common, contoh yang common, contoh kalau dia dia sengaja melakukan pukulan. Tetapi pukulan tu biasanya tidak membunuh. Tapi orang yang dipukul tu mati. Ataupun dia bawa kereta bukan dengan kesalahan dia. Tayar pecah. Kemudian sebab daripada tayar pecah tu dia terbabas dan dia langgar orang tengah jalan kaki, kawan tu mati. Dia tak ada niat untuk membunuh. Yang itu tak berdosa, Memang bukan di luar, memang bukan dalam kawalan dia. Dan dia memang tak ada niat. Tidak mempunyai niat. Itu yang saya faham, tak punya niat. Kalau mungkin ada contoh lain yang dia buat tanpa niat. Contoh macam kalau dia dituduh buat sesuatu,
yang tak elok, tapi sebenarnya dia tak buat pun benda tu. Oh, kalau dia dituduh memang dia tak buat lah. Jadi yang penuduh tu hukumnya macam mana? Yang tuduh. Dan yang tertuduh tu. Yang tertuduh kalau memang dia tak buat, memang dia tak buat lah. Tapi kalau yang menuduh, macam mana dia boleh tuduh kalau dia tak ada bukti yang jelas? Yang tu bukan lagi satu yang kita kategorikan tanpa niat. Sebab tuduhan mesti dibuat dengan bukti. Kalau dia tak ada bukti yang jelas, maka dia bukanlah tanpa niat. Memanglah dia bersalah tuduh orang. Bukan kena jadi memfitnah ke Ustaz? Iyalah, dia kalau membabitkan maruah seperti zina, liwat dan sebagainya, dia berdosa besar. Kalau dia mendatangkan tuduhan tanpa bukti yang jelas. Baik Ustaz, faham. Terima kasih Ustaz. Ada apa-apa lagi? Kalau tak ada, mungkin boleh tambah. Doa Ustaz. Ya, boleh. Okay, kalau tak ada kita tangguh ya. Ustaz tadi Ustaz kata nak cakap yang pasal faraid tu. Oh, okey. Contoh dia kalau dalam faraid, contohnya dia tak ada waris. Dia ada suami isteri je, 2 je. So adakah harta tu dapat kepada pasangan dia 100% ataupun pasangan dia dapat mengikut faraid sahaja dan lebih tu diberikan kepada Baitul Mal. Yang itu ada khilaf di kalangan ulama. Sebab apa? Kenapa berlaku khilaf? Kerana dia kata kalau bagi kat seorang je, manfaat dia dekat pasangan tu saja. Oleh ramai orang. Ya? Manfaat dia dapat dirasai oleh ramai orang. So di situ lihat bagaimana scholars dia membuat pertimbangan di antara manakah yang lebih diutamakan, kebaikan yang dirasai oleh seorang ataupun kebaikan yang dirasai oleh ramai orang. Itu yang saya nak cerita tadi. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum